Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT yang limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah. Mujahadah saya nak mai hari ni tuan. Aksiden ada dekat Sebarang Jaya tu. Tengok gambar hancur kena dengan lori dengan motor balik kerja agak. Bagi tadi. Tak asap punya jam teruk lah tuan. Sampai saya tak boleh lalu kot ni. Saya kena pi kot tu, kot Serdang. Pi ke mana apa ni, lalu kot Kulim. Tu lalu apa, arah kuda si gelugong lah yui. Tak nak sampai tuan-tuan ni sejam setengah. Subhanallah saya semak dan. Jadi disebabkan sejam setengah perjalanan ni kita berhenti dalam pukul 12.30 lagi lebih kurang lah. Angguk lah baru 5 minit. Aduh lagi dan 10 minit menyakang. Baik, Allah SWT tuan-tuan, hari ini kita nak sambung pengajian kitab kita Fathur Rahman, doa dalam Quran, kisah dan tafsiran. Dan kita berada pada doa yang ke-9. Doa yang ke-9 tercatat dalam surah Ali Imran ayat ke-9. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayatnya, doanya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan kepada dia. Doa ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia merupakan kesinambungan daripada doa sebelum dia, iaitu doa yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tu doa tu kita duk panjat selalu. Doa tu kita duk sebut selalu. Lepas tu kadang-kadang duk dengar bunyi salah sebut. Dia jadi huruf ghain tu jadi huruf ain. Rabbana la tuzigh qulubana, tak betul tu. Dia ghain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kau pesongkan hati kami
Sesudah engkau bagi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisimu, kerana sesungguhnya engkaulah maha pemberi rahmat. Tuan-tuan, doa-doa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman dan berilmu. Bila kita ada iman, kita ada ilmu, kita akan tahu bahawa hidayah tu Allah yang bagi. Kita mai masjid ni tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mujahadah mai, balik kerja penat, mandi kelang kabut mai. Ni bukan pasal kita, pasal Allah pilih kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu yahdi man yasha. Allah akan bagi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah nak bagi kita selamat sampai akhirat, Allah akan bagi dekat kita kepahaman tentang agama. Nabi sebut, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah nak kepada seorang itu kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Nak dapat kefaqihan, nak dapat selamat dunia, nak dapat selamat akhirat, cara dia, Allah bagi dia faqih dengan agama. Macam mana nak faqih agama? Allah pemudah dia jalan untuk dapat hidayah, jalan untuk dia dapat taufik, supaya dia boleh duduk dalam majlis-majlis ilmu, baru dia dapat ilmu. Sebab tu bila kita boleh mai duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan syukur pada Allah dan doa pada Allah bagi Allah istiqamah kita duduk dalam majlis ilmu ni sampai hari kiamat, sampai mati. Bagi kiamat pula, kiamat kita lah, sampai mati. Betul saya kadang sebut, kadang-kadang kita ni orang lantik di JK lah, orang tak mau sembunyi belakang tiang. Memang mesyuarat agung tak pi lagi, orang kata apa pula, pi lah juga, tapi duduk sembunyi belakang tiang. Waktu orang nak lantik mesyuarat agung tu, orang nak lantik tu, dia duduk sembunyi kat belakang. Lagi bila orang nak buh nama, orang cari dia, mana haji tu dah, mana haji tu dah. Nama naik juga ustaz, saya tak mau dah, bagi orang lain pula. Nama naik juga. Allah yang dia, nama dia duduk naik tu bukan pasal dia tu reti buat kerja ke, pasal rumah dia dekat ke. Dah, pasal Allah nak bagi dia di orang masjid. Dia mau tak mau dia kena duduk masjid. Dia suka tak suka, Allah pilih dia untuk di masjid, orang masjid. Pasal apa? Pasal Allah nak dia selamat dunia akhirat. Tak mai lagi, orang kata apa, akhirnya kena mai. Dan dia mai tu melekat, akhirnya dia duduk dalam ni. Tuan-tuan, tu cara di antara jalan. Maka subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, Allah bagi dekat kita jalan hidayah. Bila dapat hidayah ni, Allah pesan kat kita, ni orang yang ada ilmu, dia tahu dia dapat hidayah ni bukan saya saja, Allah pilih dia, dan Allah boleh cabut hidayah tu. Maka dia doa pada Allah, dia kata, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, wahai Tuhanku, janganlah engkau pesongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, selepas engkau beri hidayah kepada kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakan kepada kami ini rahmat, kasih sayang. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau maha pemberi. Sallallahu alaihi wasallam, maha pengurnia. Jadi ini tentang ketetapan hati. Doa ni terkait dengan ketetapan hati. Kalau kita nak sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, hati kita ni tuan-tuan, dia boleh naik, iman kita boleh naik, boleh turun. Hati kita ni macam, dia terkait dengan apa yang duduk seliling kita, terkait dengan siapa kita kawan, terkait dengan siapa duduk rapat dengan kita, terkait dengan waktu, terkait dengan suasana, terkait dengan apa yang hidup kita ni, dia akan bawa hati kita lagu ni. Lepas tu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa? Lupa pula nama dia. Satu hari dia pergi tahu dekat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, saya ni jadi munafik, dia kata. Dia jadi munafik. Hanzalah. Wahai Sayyidina Abu Bakar, Hanzalah jadi munafik.
Sayyidina Abu Bakar kata dekat Hanzalah ni, pasal apa hang kata macam tu? Dia kata, saya wahai Sayyidina Abu Bakar, bila duduk depan Nabi ni berasa macam syurga ni duduk depan mata, berasa macam neraka ni duduk depan muka. Tengok ni berasa ni macam syurga ni duduk depan ni, semangat nak pergi ambil tu. Neraka ni macam duduk depan ni, takut nak lari tu bila duduk dengan Nabi. Tapi bila balik ke rumah, lupa saya ni jadi munafik dah. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar katalah dekat Hanzalah, dia kata, Hanzalah, kalau macam tu aku pun sama. Jenis duduk depan Nabi rasa macam semangat, rasa macam, tapi bila balik rumah lupa. Jom kita pergi jumpa Nabi. Dia pun pergi jumpa Nabi. Lalu dia cerita, dia kata, pasal apa ni? Hanzalah ini munafik Rasulullah. Pasal apa? Pasal duduk depan Nabi ni rasa semangat, balik rumah kami lupa. Wahai Hanzalah, kalaulah sepanjang masa kamu duduk salih alaihi Muhammad seperti mana kamu duduk depan aku, sepanjang masa duduk berasa macam syurga duduk depan, neraka duduk depan ni, pada sepanjang waktu tak kira duduk tang mana, maka para malaikat akan turun mai shake hand bersalaman dengan kamu waktu kamu berjalan, waktu kamu duduk, waktu kamu tidur. Tapi Hanzalah sa'ah kata dia. Salih alaihi Muhammad. Dia nak bagi tahu, kalau siapa boleh duduk dalam keadaan iman dia kemuncak aja ni, malaikat pun nak heran. Dahsyat sungguh hang ni. Tapi kita ni akan dipengaruhi dengan waktu, dengan siapa yang duduk di tepi kita. Dia akan mempengaruhi kita. Salih alaihi Muhammad. Malaikat pun jadi heran kalau sepanjang masa hang duduk lagu tu. Dah. Takkan jadi lagu tu, melainkan waktu hang duduk dengan orang baik akan jadi baik. Waktu hang jauh dengan orang baik, semangat hang dan iman hang akan turun sikit pasal surrounding dah, suasana dah jadi berubah. Sebab tu ulama sebut kita ni nak kena jaga iman kita biar duduk jadi kemuncak, duduk elok aja. 3 tempat. Nombor 1, duduk dengan ulama, tok guru. Duduk dengan tok guru. Tuan-tuan boleh duduk dengan tok guru, nikmat Allah bagi. Allah pilih tuan-tuan untuk duduk dengan alim ulama, nikmat. Tuan-tuan berjalan nak pi dekat alim ulama, tuan-tuan berjalan nak pi ke alim ulama tu, Allah dah limpah berkat pada perjalanan tuan-tuan tu. Malaikat Allah melimpahkan rahmat pada setiap langkah tuan-tuan nak pi kat tok guru tu. Bila tuan-tuan duduk pula tepi tok guru tu, limpahan daripada barakah tok guru tu melimpah pi kat tuan-tuan pula. Sehingga Ibn Qayyim sebut, orang duduk dengan alim ulama tak kurang dia dapat 6 kebaikan. Walaupun dia tak dapat apa manfaat ilmu daripada dah. Pi mengaji tak, tapi duduk dengan tok guru dah. Duduk dengan tok guru, 6 benda dapat dah. Dapat rahmat, dapat pengampunan dosa, dapat salih zaman barakah macam. Walaupun dia tak mengaji, tapi kalau dia dapat, dia pi mengaji dapat manfaat ilmu, tambah lagi 7 kelebihan. Nak cerita. Nombor 1, duduk dengan alim ulama. Nombor 2, nak jaga iman kita supaya duduk sentiasa maintain aja. Duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Tiap hari tiaplah lagu-lagu mana bagi dapat juga duduk dalam majlis ilmu. Nombor 3, nak dapat supaya iman kita ni sentiasa duduk maintain aja. Duduk dengan orang baik-baik, kawan baik-baik, orang soleh. Kita akan jadi baik. Dan istimewanya tuan-tuan pilih daripada 3 ni, pergi duduk satu tempat, tuan-tuan dapat semua. Duduk dalam majlis ilmu. Salih alaihi Muhammad, ulama pun dapat, kawan-kawan yang baik pun dapat, majlis ilmu patah lagi lah. Maka cara nak jaga iman kita ni supaya sentiasa insya-Allah mudah-mudahan konsisten elok aja, duduk dalam majlis ilmu. Cari jalan.
Salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang mendalam ilmu depa, salli ala sayyidina Muhammad, akan berdoa dengan doa-doa ini. Depa minta supaya Allah tak palingkan hati depa, minta supaya hati depa ni sentiasa ditetapkan atas iman. Ini sebab Allah boleh saja memalingkan hati manusia kalau Allah mau, dan dia boleh berlaku kepada siapa sahaja yang Allah kehendaki. Yang duk rasa macam kita duduk dalam masjid ni, insya-Allah kot. Kawan saya, ayah dia masuk aja umur 70 tak mau sembahyang. Susah hati. Elok masuk umur 70 tak mau sembahyang dah. Bukan kata sakit, tak mau sembahyang. Dia kata, ayah pergi sembahyang. Dia kata, hang nak ajak aku pergi sembahyang, hang duk pergi sembahyang tu, hang khusyuk ke hang sembahyang tu? Dia kata tu perkataan dia. Dia kata, bukan nak cari khusyuk sembahyang, sembahyang dulu, cari khusyuk tu lepas sembahyang. Tak, hang kena dapat khusyuk dulu baru boleh sembahyang. Dia kata begitu. Sampailah ayah dia tak sembahyang, memang mati. Tuan-tuan, saya tak tahulah kok berubah lepas tu, saya tak tahu. Tapi takat yang duduk main luah perasaan kat saya tu, ayah dia tak mau sembahyang. Ayah saya tak mau sembahyang. Masuk mak tu tak mau sembahyang. Rupanya dia terbaca satu buku. Dia kata lepas ayah dia tu minum, tengok di rak buku tu dia, subhanallah, buku-buku yang jenis tak ayah sembahyang lagi tak dapat khusyuk. Allah boleh ubah hati, tuan. Ni kita yang duduk kat masjid ni, ada dulu kawan-kawan kita dulu, tuan-tuan sekalian, duduk main masjid sama-sama dengan kita lah, tak main dah. Tak main dah. Duk jumpa petang-petang, pagi-pagi pergi minum, pergi makan canai, minum teh tarik, jumpa dia. Dulu main masjid lah, tak main dah. Hang lama tak nampak main. Dia duk sibuk sikit ni, ini kopi Padahal dulu kalau Tok Bilal tak ada, dia berdarah di Bilal. Kalau Tok Imam tak ada, kadang-kadang dia boleh di imam. Lah ni tak mau main masjid langsung. Tuan-tuan tahu tak, saya nak cerita satu benda. Lepas daripada PKP hari tu, masjid tinggal separuh daripada orang yang saya. Saya tak tahu lah kot tuan-tuan, tempat tuan-tuan ni saya tak tahu. Tapi tak mana saya duduk pergi, tempat yang kita dah biasa pergi sebelum tahun 2020 itu ni, tahun 2019 tu kita duduk ada kuliah-kuliah bulanan kat situ, ke ceramah ke pernah sampai ke. Biasa kalau ada 6 saf, lepas daripada PKP tinggal 3 saf. Saya tak tahulah tuan-tuan. Tempat tuan-tuan saya tak tahu. Tuan-tuan boleh jawab sendiri. Tapi maksud dia, yang tak main lepas daripada tu dia ialah orang-orang yang biasa main masjid dah. Orang yang dah biasa masjid tapi tak mau main dah. Pasal apa tak mau main? Tak tahu. Saya pernah pergi satu tempat, tuan-tuan sekalian, tinggal berapa orang ya? Saya kata, pasal apa jadi lagu ni? Dia kata, orang tak mau main masjid, Ustaz. Saya kata ni, saya nak pesan ni, yang duk ada ni. Ni yang duk ada kat depan saya ni. Tuan-tuan lah. Akhir zaman dia akan main satu waktu orang tak mau main masjid, tuan-tuan. Bila sebut tentang akhir zaman, apa yang berlaku di akhir zaman ialah perkara terbalik. Ni ulama sebut. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau cerita akhir zaman, benda tu terbalik. Benda akal dengan iman, dia fikir lagu tu, tapi tak, di akhir zaman dia akan jadi terbalik. Antaranya orang orang khianat dikatakan betul, dan orang betul dikata khianat. Itu terbalik tu. Mana Ustaz Muhammad? Antara dia apa lagi? Tentang silam Ustaz Muhammad. Macam-macam benda lah. Padang pasir jadi hijau. Terbalik tu. Hujan turun tapi panas. Terbalik. Benda di akhir zaman ni semua benda-benda terbalik. Dan tuan-tuan tahu tak apa yang akan berlaku di akhir zaman? Salah satu perkara yang berlaku di akhir zaman ialah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ramai ada orang menunggu-nunggu untuk solat, tetapi tak ada orang yang boleh memimpin untuk jadi imam. Ada satu riwayat yang lain sebut, ada orang mai untuk melakukan solat, tetapi tak ada di kalangan mereka orang yang beriman. Dua riwayat. Pasal apa jadi macam tu? Akhir zaman. Tuan-tuan, akhir zaman orang dah tak mau main masjid. Kalau tak ada orang nak main masjid, pastikan kita main masjid. Macam tu.
Siapa tak mau dah ni? Siapa pun tak mau dah. Kok kampung kita ni semua pekat-pekat tak main masjid dah. Kita pi kat isteri kita, kita bagi tahu kat isteri kita, lah ni orang tak mau main masjid dah. Pastikan kita dua suami isteri pi masjid. Jumpa anak kita 3 orang. Ni abang, angah, adik, lah ni semua satu kampung kat Pajak Song semua tak mau pi masjid dah. Ni kita ni 5 beranak ni, pastikan kita 5 beranak jadi asal tunggui kat masjid tu. Kalau siapa tak mau main pun tak apa, asal kita 5 orang main. Boleh tak ni? Tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Jangan duk kata pula pekat tak mau main kita tak sapi ya. Pergi masjid tak? Aku bukan tak api dah, pekat tak pi, aku pun tak tersedut pi ya. Bukan lagu tu. Biar tinggal kita pun tak apa dah. Tuan-tuan ingat, Allah boleh bagi hidayah, Allah boleh tarik balik. Sebab tu doa elok-elok supaya Allah tak palingkan hati kita. Salih ala sayyidina Muhammad. Supaya Allah jaga hati kita. Kemudian salih ala sayyidina Muhammad, minta supaya Allah bagi dekat kita ni rahmat, belah kasihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan rahmat tu Allah bagi dekat hati kita ni rasa yakin dengan janji Allah. Apa saja yang Allah janji, hati kita yakin nak terima. Maka kita akan buatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi minta apa? Wahab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah ruah pemberiannya. Ini cara kita berdoa, cara kita puji Allah. Dalam doa kita mesti ada satu part kita puji Allah, tuan. Sebab tu dalam salli ala sayyidina Muhammad, sebab tu dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan tahu tak pasal apa? Ni saja nak kongsi lah tuan-tuan. Pasal apa dalam kita punya doa kunut, ada bahagian kita amin, ada bahagian kita tak amin. Pasal apa? Tuan-tuan tahu tak dalam doa kunut ada bahagian baca kuat, ada bahagian baca sama-sama tu imam pelan. Tuan-tuan tahu tak cerita apa? Mari kita nak, sebab dalam doa ni antara adab doa ialah ada puji Allah. Antara adab kita berdoa dia ada 3 benda. Pertama, ada puji Allah. Yang kedua, ada salawat. Yang ketiga, ada permintaan. Lepas tu kita mula dengan alhamdulillahirabbil alamin, tu puji Allah tu. Kemudian kita sambut pula dengan nama-nama Allah, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu semua panggilan-panggilan nama-nama Allah. Kemudian ada selawat Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagainya. Kemudian dalam celah-celah tu barulah kita minta apa yang nak kita minta. Maka dalam doa kunut tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada beberapa part yang kita baca ataupun kita amin, kemudian ada sebahagian kita kena diam. Dan kita tak disyaratkan untuk amin. Mai faham ni elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai tang fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Sampai habis suruh diam. Pasal apa diam? Tuan-tuan, sebenarnya dalam doa kunut ni ada 2 bahagian. Satu bahagian minta, satu bahagian lagi bahagian puji. Bahagian nak puji Allah. Ini tak payah amin. Kalau kita amin pada bahagian tu, seolah-olah macam kita minta supaya Allah bagi benda tu kat Allah. Macam tak beradab. Benda tu dah ada kat Allah, kita seolah macam minta supaya bagi kat Allah benda tu. Faham tak faham tu? Bukan amin dah waktu tu. Waktu tu kita tak disuruh kata amin, tapi kita disuruh kata haqqan, benar. Allahumma hdini fi man hadait. Amin. Nak ramai baca Allahumma hdina lah. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin.
wa qina birahmatika syarra ma qadait. Amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik haqqan. Sebut. Wa innahu la yadhillu man walait haqqan wa la ya'izzu man adait haqqan. Tabarakta rabbana wa ta'alait haqqan. Falakal hamdu ala ma qadait haqqan. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kata apa? Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tang haqqan tu? Mari kita tengok maksud dia, tuan-tuan. Jadi daripada Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait. 5 ni dia panggil minta supaya Allah makbulkan doa kita, permintaan. Sampai tang nombor 6, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la yazillu man adait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. 5 lagi yang kedua tu, itu ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan imam membacanya perlahan supaya berhati-hati dan jalan selamat, supaya makmum tidak mengaminkan pada bahagian yang tak perlu kepada amin. Tak boleh amin tuan-tuan, sebab dia bukan permintaan. Allah dah ada dah sifat tu, tak payah doa amin bagi Allah ada sifat tu. Kurang beradab dengan Allah. Mari kita tengok faham maksud dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya Allah, tunjukkanlah aku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan hidayah. Kata apa? Amin. Ya Allah, berilah kesihatan kepadaku sebagaimana Engkau telah berikan kesihatan mereka yang Engkau berikan kesihatan. Kata apa? Amin. Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah Engkau pelihara. Kata apa? Amin. Dan berilah keberkatan kepadaku bagi apa-apa yang telah Engkau kurniakan. Kata apa? Amin. Dan selamatkan aku, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan berilah keberkatan kepadaku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan. Amin. Dan selamatkan aku daripada bahaya kejahatan yang telah Engkau tentukan. Kata apa? Amin. Lepas tu, maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum, bukan kena hukum. Itu kata apa? Benar. Betul tak ni? Kan nak kata amin lah? Tak. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. Benar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya. Benar. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau. Benar. Maha bagi Engkau segala pujian di atas apa yang Engkau hukumkan. Benar. Kemudian, wa nastaghfiruka wa natubu ilaih, aku mohon ampun dan daripada Engkau dan aku bertaubat kepadamu. Sebab apa? Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tu. Faham dah lepas ni? So kalau cucu kita tanya apa siapa tu kan tadi pergi mayang subuh, tiba-tiba tu imam tu baca pelan, baca kuat-kuat, tiba-tiba baca pelan tu, dia balik jawab apa? Ikut sudahlah, tak usah tanya banyak-banyak sangat lah. Dia pun tak nak jawab apa. Alah ni tahu dah, rupa-rupanya pada doa qunut ada 2 bahagian, satu bahagian minta, satu bahagian puji. Maka pada bahagian minta kita amin, pada bahagian puji kita benarkan. Haqqan kita sebut. Ustaz Syamad, kita tak sebut haqqan, kita baca sekali. Okey, boleh, tak ada masalah apa. Tang selawat kita selawat sekali sampai habis. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka innaka antal wahhab bermaksud puji pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah, barulah masuk doa dia, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Surah Ali Imran ayat ke-9. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan kepadanya.
Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Subhanallah. Doa ini diamalkan oleh orang-orang yang beriman. Mereka menghadap Allah, mengangkat tangan berdoa kepadanya dengan penuh khusyuk. Mereka mengatakan pula dalam doanya bahawa sesungguhnya Engkau ya Tuhan kami akan menghimpunkan semua makhluk di hari kiamat nanti, dan kelak Engkau akan memutuskan pengadilan di antara mereka serta memutuskan perihal yang telah mereka perselisihkan di antara mereka. Lalu Engkau membalas tiap-tiap orang sesuai dengan amal perbuatannya dan kebaikan serta keburukan yang dikerjakan selama waktu hidup dekat dunia. Orang beriman dia yakin bahawa nanti dia akan bangkit di padang mahsyar, dia akan dihimpunkan, subhanallah, dan perkara itu tidak syak lagi akan berlaku. Ni orang beriman. Kita waktu hidup kat dunia faham macam-macam, bawa macam-macam pahaman. Hari ni saya duduk terbaca satu, dia pergi post dekat dalam Facebook dia. Dia kata dia bila travel dia senang je, dia pakai stokin, dia pakai kasut, dia boleh ambil gambar kaki dia tu ada stokin, dia kata. Jadi senang. Stokin tu bagi atas buku lali. Jadi kalau dia tak terkencing ke, dia batal wuduk ke, dia buang air besar ke, so dia nanti dia ambil wuduk macam biasa, mai sampai tang kaki, sallallahu alaihi Muhammad, dia tak payah dah buka kasut tu, memadai sapu air je atas kasut tu. Jadi subhanallah semua tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Bolehkah lagu tu? Bolehkah kita pakai kasut bawah parah buku lali, pakai stokin atas parah buku lali, kemudian kita buat seumpama menyapu khuf? Boleh ke tak boleh? Mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab khuf syarat yang pertama dia ayak tak boleh jerak masuk. Dia mesti khuf, tahu khuf menyapu khuf. Khuf ni kita mudahlah nak travel senang sikit, kita duduk bergerak sana sini. Kita boleh pakai satu jenis kasut ataupun khuf penutup kaki ni. Dia syarat yang pertama dia mesti melepasi buku lali, syarat pertama dia. Syarat kedua dia mesti tak boleh teluh ayak tak boleh duduk masuk dalam kasut. Syarat ketiga, dia boleh berjalan dan tak rosak. Kalau dia bermukim tak pergi mana-mana, sehari semalam dia jalan, yang tu tak rosak. Ataupun kalau dia nak pakai untuk bermusafir 3 hari 3 malam, dia berjalan, benda tu tak rosak. Tu syarat khuf. Tapi kalau stokin memadai tak? Termasuk tak? Memenuhi tak syarat tu? Syarat pertama melepasi buku lali, betul dah. Syarat kedua tu tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam, dia tak memenuhi pasal apa? Pasal dia boleh menyerak ayak masuk. Yang ketiga, tak mampu kot nak berjalan pakai stokin tu sehari semalam, tuan-tuan sekalian, pakai tidak ni. Maka mazhab Syafi'i, Allahumma salli Muhammad, mengatakan tidak sah menyapu khuf pada stokin. Ada pandangan yang lain yang kata boleh sesuai dengan keadaan dan uruf setempat, tapi tempat kita tak sesuai. Faham tak ni? Bila dia post kat alam tu, ramai, oh baru kami tahu rupanya, oh selama ni macam tu. Ramai yang menegur dan menasihati. Setakat yang saya baca, dia tak terima teguran orang. Tak terima. Dia kata benda ni khilaf. Memang benda ni khilaf, tapi benda khilaf tak boleh dibicarakan secara umum yang macam tu, yang akan menyebabkan kekeliruan. Tanya ulama lah, tanya Tok Guru. Tuan-tuan, macam itulah keadaan dia. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Maka dalam keadaan ni, kita waktu hidup kat dunia ni macam-macam fahaman kita bawa, macam-macam pegangan kita. Tapi ingat, nanti kita akan duduk di padang mahsyar, kita akan berimpun dan kita akan tunggu pengadilan daripada Allah. Kita tak tahu nasib kita macam mana kat sana nanti. Tak tahu, tuan-tuan. Yang kita harap semua jadi baik-baik kat kita. Sebab tu waktu hidup kat dunia, berusahalah untuk buat semua jenis baik walau sekecil-kecil benda. Saya nak pesan kat saya nak pesan kat tuan-tuan. Kita duduk ni tuan-tuan ni zaman fitnah, fitnah sangat besar tuan-tuan lah ni. Orang dulu-dulu tak teruk macam kita. Lah ni tuan-tuan boleh sebut satu benda tu boleh kikih pahala tuan-tuan sampai ranap, tak ada apa-apa.
Betul tak betul? Satu benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan dapat satu maklumat, tuan-tuan dapat satu maklumat yang maklumat ni geng yang kita. Yang kita rasa macam selesa dengan dia pasal dia duduk satu bendera dengan kita. Pasal maklumat yang sampai ni daripada kawan-kawan kita yang sefahaman dengan kita. Lalu kita share kat orang lain dalam keadaan kita tak tahu betul benda tu betul ataupun salah. Yang kita share tu pasal yang mai tu mai daripada kawan kita. Walaupun kadang-kadang kita duk baca tu kita rasa macam tak betul ni. Kita pun pergi hantar kat kawan kita. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pembohong apabila dia menyampaikan sesuatu yang dia tak tahu betul ataupun salah. Tang tu ya. Takat tu ya. Pergi depan Allah, tahu tak kita duduk dalam posisi grup dia panggil al-mukadzibin, geng-geng pembohong. Salih ala Syekh Muhammad. Di hujung nama ada al-kadzab, si pembohong. Allah kata hang pembohong. Dia kata tak, saya tak bohong. Kamu pembohong? Tak, saya tak bohong. Macam mana yang Allah kata dia pembohong? Pernah tak itu pi share satu maklumat, hantar boh dalam Instagram, boh dalam Facebook, buat pula video TikTok sikit. Faham ni Ustaz Muhammad? Allah, saya tak kerti nak tiru lagu-lagu TikTok kan. Kadang-kadang geram-geram juga kita dengar tu kan. Faham tak? Allahumma salli ala Muhammad. Lalu subhanallah, tuan-tuan salli ala Muhammad. Dia kata tak, saya dapat maklumat tu daripada orang, saya share je. Hang cek tak betul ataupun salah? Tak cek. Memadai dengan hang hantar benda yang hang tak cek betul atau salah, hang dah termasuk dalam kelompok orang yang berbohong dah. Tu tak share, kena pula share pula benda tu tak betul, fitnah pula, dah tanggung dosa fitnah pula. Habis ku tu ya. Ni akhir zaman. Macam mana kita duduk zaman? Orang dulu-dulu mengumpat tu dah sekalian, pergi duduk belakang sampai dia panggil apa? Geng mesyuarat tingkap. Dulu-dulu kan? Geng mesyuarat tingkap. Tentang dia main, Assalamualaikum, main belakang rumah. Tu ada berita terkini, hiburan sensasi nak main tu. Sembang daripada orang yang hantar dak tu imam kita tu contohlah, daripada sembang duduk orang belakang. Mengumpat, sembang pasal orang. Tapi takat daripada orang je lah. Lah ni satu share, satu klik hantar. Subhanallah, Sayyid Muhammad. Jenuh nak kutip dosa ke akhirat. Pahala ni bukan dah banyak mana pun, sikit aja. Mayang pun malas, mayang sunat pun balok, baca Quran pun malas. Pergi ke akhirat, bagi orang tu sikit, bagi orang tu sikit, mana sikit. Allahumma salli semua. Ingat, Rabbana innaka jami'un nas. Wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau akan menghimpunkan manusia nanti di hari pembalasan. Liyaumil la raiba fih, pada hari yang langsung tak ada keraguan. Ingat tu elok. Kita dengan orang waktu hidup kat dunia ni, tuan-tuan ingat, saya nak pesan nombor satu, buat baik je, buat baik. Walau sekecil-kecil benda, buat baik. Buat baik ya. Buat baik ya. Jumpa orang senyum, bagi salam. Ada ruang nak sedekah, tabung lalu bubuhlah walaupun RM1, walaupun sekupang. Buat baik ya, buat baik. Tak usah duk keling orang. Dan ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai orang kata kita baik bukan sebab kita nak tunjuk kata kita baik, tak. Sebab kita tak mau duk susah ke akhirat. Nombor satu. Nombor dua, Allahumma salli ala Muhammad. Jauhkan kita daripada perkara yang haram, bahkan yang sia-sia. Sia-sia pun tak ya. Dah lah, yang haram tu saya cerita lah. Hak sia-sia pun tak payah. 2 jam nak pergi duduk panggung wayang buat apa? Tengok cerita tu. Cerita apa? Tak lagu tu saya pun tak tahu. Kempen mengata tengok billboard banyak sangat tu berjalan tu. Tak usah lah tuan-tuan, dapat tiket free pun tak usah pergi lah. Bukan kempen ni pasal tak setuju dengan dia ke apa. Ada tuan-tuan, orang-orang yang duduk geng masjid tak patut pergi panggung wayang nak kot, saya rasa tak patut lah.
2 jam duduk tu buat apa? Agak-agak nak duduk dalam bangun wayang tu dah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baik duduk kat masjid. Tu saya sebut semalam ni. Kalau tuan-tuan nak pergi tengok juga, tuan-tuan paling tidak 2 benda ni tuan-tuan buat. Waktu nak masuk tu baca bismillah. Mak ni. Waktu dapat keratan tiket tu nak masuk tu, nak bagi tiket ke tu, bagi salam dulu kat kawan-kawan jaga tiket tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni salah tempat apa nak pergi masjid ke tengok wayang. Lepas tu nak masuk lagi baca bismillahirrahmanirrahim macam. Kalau gamak lah masuk wayang baca bismillah kan. Nombor 2, bila duduk dalam bangun wayang tu, doa jangan bagi mati dalam tu je. Mana tahu aku terkejut-terkejut mati pergi dalam tu kan. Bukan lagi kira. Dengan mati aku lagi kira lah ni, mati dandan lah. Lah ni akhir zaman ni mati-mati mengejut. Duduk elok-elok mati. Dan oh subhanallah Syekh Muhammad. Baik, kalau boleh jaga 2 benda ni pi. Kalau masuk tempat tak gamak baca bismillah tak sapi. Tuan-tuan nak pi tang mana, tuan-tuan nak buat apa, kalau benda tu haram jangan buat, kalau benda tu sia-sia tinggalkan. Elok. Tuan-tuan nak share apa, kalau benda tu haram tuan-tuan jangan share, kalau tuan-tuan benda tu sia-sia pun tuan-tuan jangan share, biar berhenti tang kita sudah. Duk main merepek-repek hantar dalam grup. Dalam grup masjid pajak song dia boleh hantar benda merepek lagi. Grup WhatsApp. Ni kita kata apa? Weh, ni grup masjid weh. Alamak, salah bilik lah, minta maaf lah. Delete lah kabut. Awak kalau masuk post dalam grup masjid pajak song ni dia berdosa, dalam grup lain tak berdosa ke? Tak kalau gitu kot. Tuan-tuan, tak usahlah, biar orang buat, kita tak usah duk buat. Sebab Allah kira tuan-tuan. Allah kira. Jadi subhanallah Ustaz Syed, tu yang pertama. Yang kedua, tinggalkan. Yang ketiga, kalau benda bersangkut dengan orang, tuan-tuan selesai elok dulu. Selesai elok. Benda bersangkut dengan manusia lain, tuan-tuan selesai elok. Tuan-tuan, benda bersangkut dengan Allah mudah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah maha pengampun dan maha mengasihani. Tuan-tuan minta ampun pada Allah. Senang Allah ampunkan hamba, senang. Jangan syirik pada Allah saja. Allah kata, ada hambaku dia buat dosa. Lalu dia ingat dia ada Tuhan yang maha pengampun. Lalu dia angkat tangan, dia minta ampun. Ya Allah, ampun dosa aku. Lalu aku ampunkan dosa dia. Esok dia buat lagi dosa tu. Lalu dia ingat dia ada Tuhan yang maha pengampun. Lalu dia minta ampun. Lalu aku ampunkan dosanya. Esoknya dia buat lagi dosa tu. Lalu dia ingat dia ada Tuhan yang maha pengampun. Lalu dia minta ampun. Lalu aku ampunkan dosanya. Esoknya dia buat lagi dosa tu. Tu manusia. Sampailah dia sendiri jemu untuk minta ampun. Maka aku tak ampun. Allah akan tetap ampunkan dosa kita. Senang kalau bersangkut dengan Allah. Tapi bila sangkut dengan manusia, payah. Payah. Lepas tu kalau ada masalah dengan orang, tuan-tuan selesai siap-siap sebelum tuan-tuan mati. Sama ada orang ada masalah dengan kita ataupun kita ada masalah dengan orang. Bagi clear siap-siap. Biar hidup kita tenang, tak ada duk bersangkut dengan siapa-siapa. Tak ada ni lah hati ni duk, apa dia panggil apa? Duk mencengkram dengan tu dengan orang, tak susah. Tu nak duduk tenang. Tenang aja tuan-tuan. Hidup ni bagi tenang bagi tenang. Bagi seronok aja, bagi tenang. Nak tenang hidup, tuan-tuan belajar untuk memaafkan dan belajar untuk minta maaf. Hidup tuan-tuan akan tenang. Tapi senang tak nak minta maaf? Senang nak minta maaf? Bila kita buat salah dengan orang, senang nak minta maaf? Senang tak? Susah oh. Tahu pasal apa susah? Ada satu ketui batu duduk depan kita, nama ego. Tengok, satu ketui batu besar duduk depan kita ni, yang menjadi penyebab kita susah nak minta maaf ke orang. Pasal ego tu besar. Nak memaafkan orang lagi payah. Kalau nak minta maaf ke orang pun payah, nak memaafkan orang lagi payah. Tahu pasal apa? Pasal kita rasa kita betul. Apa nak maafkan orang? Sampai ke tahap orang beriman ni, orang tu tak minta maaf pun dia maafkan dah. Settle masalah. Dia buat salah kat aku, maybe kat dia lah. Tugas aku maafkan dia, sudah.
Boleh tak tu? Angguk ke main tak kena. Macam kena tengok. Ustaz, dia kata ustaz tak kena bolehlah sembang. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, Allah janji apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada pengampunan Tuhan kamu dan syurga yang seluasnya langit dan bumi, yang Allah akan kurniakan kepada orang yang bertakwa. Salah satu daripada ciri orang bertakwa yang Allah akan bagi syurga seluas langit bumi ni apa ni? Wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang. Nah. Ada satu pintu syurga nama Aiman. Allah kata, wahai Muhammad, bawa Allahumma salli ala umat kamu ni, bawa masuk pintu syurga sebelah kanan. Syurga ini Allah khaskan kepada orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tak ada. Ni dosa ada, Allah tak pandang. Dosa ada, Allah tak tengok. Masuk syurga, masuk syurga. Ni dosa, tak tengok. Turun masuk syurga, pintu belah kanan. Tahu tak salah seorang daripada yang layak untuk mendapat masuk syurga sebelah kanan ni ialah orang yang mampu untuk memaafkan orang yang berlaku zalim pada diri dia. Orang tu buat zalim kat dia, orang tu khianat dia, orang tu peleceh dia, orang tu penjatuhkan dia. Dia kata apa? Aku maafkan dia, sikit pun tak simpanlah hatiku. Orang ni masuk pintu syurga sebelah kanan, dosa Allah tak tengok. Tapi boleh tak nak maafkan orang? Susah tuan-tuan. Pasal apa Allah janji syurga hebat sangat ni? Pasal benda nak buat benda payah. Siapa boleh buat? Tu dia kelebihan dia akan dapat. Lagi sekali nak tanya ni, boleh tak? buang ni, cabut. Susah hati dengan orang tu, sakit hati dengan orang tu, rasa mendamlah hati ni. Balik sekali ni, balik malam ni. Tak ada dah ni. Rasa kat kawan kita yang kita duduk pendam selama ni, tak ada. Kira boleh jumpa dia ni, esok ni, pergi kedai roti canai tu, elok nak makan, elok dia mai. Nampak dia lalu tu. Kita boleh apa? Assalamualaikum. Dia turun, rebah motor. Qalu innalillah, meninggal tu. Tak pasal kawan ni, tiba-tiba pasal apa ni? Tiba-tiba duk pindah kat tangan kat aku pula dah ni apa buang tepiak kawan tu ni nak mati ke? Dia kata begitu. Tak. Dia baru dapat satu ilmu yang Allah nak kurniakan kepada seorang itu syurga seluas langit dan bumi kalau dia mampu untuk memaafkan orang. Ni. Belajar. Jangan bagi dia bersangkut dengan orang. Dan jangan duk kata aku tuntut ke akhirat, jangan. Orang beriman bukan lagu tu. Walaupun orang tu tuan-tuan dia ada hak untuk tak maafkan, dia ada hak. Jangan ambil. Nah. Buat nayang apa kat dia? Lepas tu pergi, Din, aku minta maaf kat Din, aku buat salah kat dulu. Tarak mau, dia kata. Jangan buat begitu. Tarak mau, aku tunggu angkat akhirat. Ada orang pasal lagu tu tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz apa lupa nama. Saya ingat dia cerita dia pernah ni apa ni, Tengku Ismail lah rakam ni, saya ingat dia pernah pergi ke Allahumma salli ala Muhammad, rumah orang tua. Ustaz apa? Seolah muda kan. Dia pergi rumah orang tua. Sampai ke rumah orang tua tu, ada seorang makcik sambut. Dia kata, anak aku main. Bukan mak dia. Dia tak kenal pun makcik tu. Makcik tu duk ingat kata tu anak dia. Lepas tu bila makcik tu lagu tu, dia pun rasa dia macam tak apalah, layan pi lah. Dia pun pergi, saya main. Pasal apa tinggal mak kat sini, awak lah tinggal mak kat sini. Dia kata, saya minta maaf lah mak, saya tinggal ni, saya main dah. Saya minta maaf. Mak dia sambil duduk teriak lah makcik tu.
Lepas tu dia pun ambil roti, dia suap kat mulut makcik tu. Duk suap. Makcik tu makan lah. Sambil makcik tu duduk kata apa, pasal apa lah buat kat mak macam ni. Tak mak, saya minta maaf. Tapi bila dia duduk sebut anak dia, sebut mak tu, dia pergi jumpa kat pengurusan tu, dia kata boleh tak nak bagi makcik ni cuti dengan dia Sat, dia nak balik ke rumah 5 hari. 5 hari nak balik ke rumah. Dia pun setuju, balik Sat, baliklah ke rumah. Balik rumah, dia bagi mandi makcik tu, dia bagi pakaian, pakai elok-elok apa semua. Jamu makan, setiap kali makan dia kata dia akan suap makcik tu. Dan makcik ni seronok lah, dia suap makan. Dan setiap kali semayang dia akan jadi imam, makcik ni ikut kat belakang. Hari pertama okey, hari kedua okey, hari ketiga dia suap tu. Saya semat makcik ni waktu nak salam, kita waktu semayang, waktu nak salam, makcik ni ambil kain tutup, lapik tangan. Dia kata pasal apa lapik tangan? Sebelum ni tak lapik tangan. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Dia panggil ustaz. Tadi panggil anak, dia panggil ustaz. Ustaz ni bukan anak makcik. Dia kata ni anak makcik lah ni, anak makcik. Ni anak mak lah ni. Dia kata tak, ni bukan anak mak, ni bukan anak makcik, ni ustaz. Pasal apa kata macam tu? Dia kata ustaz, anak makcik tak pernah suap makanan masuk mulut makcik. Anak makcik tak pernah semayang jadi imam, makcik ikut belakang. Anak ni bukan anak makcik. Tak apalah mak, dia kata biarlah, kalau tak ada, kalau bukan pun tak apa, biarlah ni mak ni, anggap mak lah, anggap anak lah. Dia kata dia pun dah tak ada mak dah, ni lah mak dia, biarlah saya jaga mak, biar saya bela mak, saya buatlah macam mana yang mak nak. Saya tak hantar dah pian mak kat sana, tak apalah saya bela mak. Dia kata lepas tu keesokan hari ke apa, betul suap makan, tiba-tiba makcik tu dah muntah. Suap makan muntah. Allahumma salli ala Muhammad. Minta pasal apa ni makan muntah. Dia kata mak ni kata rasa macam nak mati dah. Dia kata. Cumanya mak nak pesan salli ala Muhammad, dia ada 4 orang anak. 4 orang ni orang hebat-hebat. Dia kata ada di kalangan itu kenal pun, dia kenal orang terkenal. Dia kata kalau mak mati, jangan bagi tahu kat anak-anak mak, jangan bagi tahu. Dia tak mau seorang pun tahu kata dia mati. Kalau depa tahu kata mak dia mati, kalau mak dia tahu kata mak mati, tolong jangan tunjuk kat mana kubur mak. Dia tak redha mai. Dia kata kalaulah depa tahu kata mak mati dan depa tahu kubur mak kat mana, ni mak nak pesan kat ustaz, tolong jangan izin depa mai kat tepi kubur mak. Mak tak redha. Dia tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan boleh bayang tak takdir Allah, makcik ni bawa pergi hospital, tak sempat, makcik ni meninggal atas paha ni, atas pangkuan ustaz ni. Tuan-tuan, meninggal dalam keadaan dia tak redha ke anak-anak dia. Kita ni ada masalah dengan mak ayah, selesai elok-elok. Jangan sampai mak ayah dah duduk terbaring kaku baru nak pergi minta maaf, tak boleh buat apa dah. Jangan sampai dah duduk dalam kubur, pergi duduk qiyau, pergi duduk teriak, pergi duduk pegang batu nisan, tak ada manfaat apa dah. Tu mak kita. Yang ada suami, jaga suami elok-elok. Jangan sampai suami mati dalam keadaan suami tak redha. Yang ada isteri, jaga elok-elok. Jangan sampai isteri meninggal dalam keadaan ada benda kita ada masalah dengan dia yang tak selesai. Orang dekat dengan kita. Tuan-tuan dan anak-anak, apa aja masalah dengan anak, selesai elok-elok. Sebab sama ada dia menyesal atau kita menyesal. Benda tak tahu. Kemarin kat Pulau Pinang, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, pukul 4:30 pagi, aksiden motor dengan kereta. Dua-dua umur 18 tahun. Yang kereta tu tak apalah, ni yang motor ni umur 18. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kalau tak dan lah. Kita ni yang duduk ni ada masalah dengan jiran,
ada masalah dengan kawan pejabat, ada masalah dengan kawan peniaga ke apa-apa, kawan apa saja, siapa saja dia clear elok-elok. Sebab ni tak mau ni masalah ke akhirat. Biar hidup tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka mengatakan pula dalam doanya bahawa sungguhnya Engkau ya Tuhan kami akan menghimpunkan semua makhluk di hari kiamat nanti, dan kelak Engkau akan memutuskan pengadilan di antara mereka itu serta memutuskan perihal yang mereka perselisihkan di antara mereka. Lalu Engkau membalas tiap-tiap orang sesuai dengan amalan perbuatannya dan kebaikan serta keburukan dikerjakan selama di dunia. Inilah keadaan dan sikap orang-orang yang mempunyai ilmu akidah yang kukuh dan mendalam terhadap Allah. Itulah keadaan dan sikap yang sesuai dengan keimanan yang tercetus daripada keyakinan kepada firman Allah dan janjinya, kepada kalimah Allah dan kepada perjanjiannya, serta keimanan yang tercetus daripada ma'rifah terhadap rahmat dan limpah kurnia Allah. Namun demikian, perasaan bimbang tetap wujud dalam keputusan qada dan qadar Allah yang gaib. Taqwa, peka dan hati-hati yang diterapkan oleh keimanan dalam hati orang-orang yang beriman tetap segar dan aktif. Oleh sebab itulah mereka tidak lalai, tidak tertipu dan tidak lupa siang dan malam. Sentiasa ingat. Itu orang mukmin. Hati yang mukmin amat menyedari nilai hidayah setelah dilamun kesesatan. Nilai penglihatan yang terang setelah terseksa dengan penglihatan yang rabun. Nilai menemui jalan yang lurus setelah mengalami kebingungan dalam perjalanan. Nilai keyakinan kepada kebenaran setelah sekian lama terumbang-ambing. Nilai bebas dari penghambaan kepada sesama manusia, kepada penghambaan kepada Allah. Nilai mempunyai minat dan cita-cita yang rendah. Ingat dia ni mana asal usul dia. Kita dulu bukan lagu ni. Allah bagi hidayah kita jadi orang baik mudah-mudahan. Ingat benda tu. Allahumma salli Muhammad. Betul ulama sebut kecelakaan besarlah kepada seseorang yang lupa kepada siapa yang menjadi jalan dia mendapat kebaikan. Dulu tak kerti apa, dulu nakal, dulu tak baik, tiba-tiba Allah takdirkan berjumpa dengan seorang yang ubah hidup dia. Ustaz dia ke, tok guru dia ke, kawan-kawan dia yang baik ke. Bila dia duduk satu posisi, dia dah jadi baik, tahu dia lupa orang tu. Ni celaka besar punya orang ni. Ulama sebut, bukan saya sebut. Dia lupa orang tu. Dia tak ingat orang tu. Bahkan lebih teruk, dia pelekeh pula orang tu. Dia duduk pada posisi itu. Guru saya sebut, bila dia duduk dalam majlis, dia angkat tinggi disebabkan kemuliaan dia. Tapi pada masa yang sama, dia duduk di atas pentas yang tinggi dengan alim ulama dan tutup guru yang hebat. Guru dia pernah mengajak dia Quran, duduk bersila kat bawah. Padahal sebab orang tu lah dia duduk kat sini ni. Dia rasa tak gamaknya duduk kat situ. Tu orang yang masih ada kesedaran. Tapi berapa ramai orang macam tu? Dia tak heran dah. Dia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati mukmin menyedari bahawa Allah telah mengurniakan semua bekalan ini disebabkan oleh keimanan. Oleh sebab itu dia berasa bimbang dan takut kembali kepada kesesatan, sebagaimana orang yang sedang berjalan di jalan lurus dan terang takut kembali meraba-raba di jalan yang berliku-liku dan gelap gelita. Dan sebagaimana orang yang sedang menikmati keteduhan naungan bayangan yang lembut bimbang dan takut kembali diselar oleh pancaran cahaya matahari yang cahaya tengah hari yang panas terik. Dalam senyuman iman terdapat kemanisan yang tidak dapat difahami melainkan oleh orang yang pernah mengecapi ketandusan. Dan itulah orang yang dapat manis iman ni, dia boleh merasakan kemanisan iman tu bila dia pernah melalui zaman-zaman tandus dan gersang. Patutnya macam itulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kekeringan dan kesesaan jiwa yang pahit kerana pernah dia mengingkari Tuhan dia. Dalam ketenangan iman terdapat kemanisan yang tidak dapat dinikmati melainkan oleh orang yang pernah berasa seksa batin kerana kesesatan. Mudah-mudahan jadi manfaat. Pertemuan kita akan datang
Kita akan bincang lagi tuan-tuan sekalian. Sallallahu alaihi wasallam doa yang ke-10, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami dan peliharalah kami daripada siksa api neraka. Siapa yang panjat doa tu dan apa kisahnya akan kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan boleh lipat sat tanda tu dekat kertas tu, tanda bahagian atas tu supaya mudah untuk kita rujuk pertemuan yang akan datang insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.